Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Sadaqallahul azim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang penonton yang dimuliakan, khususnya para pelajar kelas ustaz, ya, ada 5 kelas ustaz mengajar, iaitu kelas elektronik, tahun 1 diploma elektronik. Kemudian yang kedua, teknologi kimpalan, teknologi penyejuk bekuan, penyejukan dan udara, penyejuk bekuan udara. Kemudian yang keempat, pangkalan data, dan yang kelima, Allahumma salli ala Muhammad, apa dia? Teknologi elektronik. Kemudian satu lagi teknologi pembinaan. Jadi ustaz berharap agar semua pelajar ustaz ke 5 kelas, ya, dalam keadaan yang sihat, ya, cuti PKP ni, ya, semoga anda semua stay at home, duduk di rumah elok-elok, ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabak corona, COVID-19 ini. Di kesempatan pada hari ini, jadi kita walaupun cuti tapi masih lagi dituntut untuk mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran, ya, secara online. Dan insya-Allah di pagi ini ustaz akan membuat kuliah atau penerangan berkaitan tajuk muamalah menurut Islam. Jadi kalau ikut pembelajaran untuk minggu ini, ya, kalau sekiranya tidak cuti PKP, kita akan belajar tajuk inilah, ya. Dan tajuk ini adalah tajuk untuk minggu yang ke-12 dan mempunyai dua subtopik. Tajuk ini mempunyai 2 subtopik, 2 tajuk kecil. Jadi hari ini, untuk kali ini, untuk subtopik yang pertama saja. Untuk subtopik yang kedua kita akan sambung pada lain masa dan hari insya-Allah. Baik. Tuan-puan yang dimuliakan, para pelajar yang dikasihi sekalian, kita tengok apa objektif yang perlu dicapai, ya, dalam kita belajar memahami tajuk muamalah dalam Islam ini. Apa yang perlu kita tahu, ya, bagi kursus MPU 2312, ya, untuk pelajar diploma, ya, ke semualah, ya, ke 5 kursus yang ustaz ajar. Baik, objektifnya di akhir pembelajaran pelajar akan dapat pertama menyatakan pengertian muamalah. Ya, tajuk dia muamalah. Yang pertama, pelajar mesti mengetahui apa yang dimaksudkan dengan muamalah. Manakala yang kedua, menerangkan matlamat muamalah. Apa dia matlamat muamalah? Dan yang ketiga, menerangkan ciri-ciri muamalah Islam. Apa dia ciri-ciri muamalah Islam? Dan yang
4, menerangkan syarat-syarat sah muamalah secara secara umum. Dan yang ke-6, menerangkan konsep bekerjasama, iaitulah at-ta'awun. Ya, dalam Al-Quran ayat yang kedua surah Allahumma salli ala Muhammad, suratul Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, wa la ta'awanu, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam perkara-perkara, wa la ta'awanu 'alal itsmi, perkara yang membawa kepada dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Baik. Jadi itu matlamat yang perlu semua pelajar ketahui, objektif. Jadi di akhir pembelajaran bagi sesi kita yang pertama pada hari ini, maknanya pelajar kena tahu kesemua ini. Apa maksud muamalah, matlamat muamalah, ciri-ciri muamalah, syarat sah dan juga muamalah yang tidak sah, dan yang kelima menerangkan konsep ta'awanu, ya, kerjasama dalam muamalah. Baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitulah pengertian muamalah. Apa yang dimaksudkan muamalah? Iaitu bagi objektif yang pertama, pengertian muamalah. Baik. Pengertian maksud muamalah. Muamalah ialah tata cara hubungan sama manusia untuk mendapatkan keperluan masing-masing mengikut ajaran Islam. Baik, untuk makluman semua, bahawa kita ni manusia bersifat hubungan sosial, kan? Kerana kita tak boleh hidup seorang diri, kan? Kalau kata kita boleh hidup seorang diri, ya, try tengok kita duduk dalam hutan seorang-seorang, kan? Boleh tak kita duduk dalam hutan seorang-seorang? Pasti kita tidak akan boleh hidup, kan? Melainkan Tarzan sajalah, ya. Tarzan saja boleh hidup dalam hutan, pasal itu ceritalah, kan? Orang buat cerita Tarzan yang lahir dia dalam hutan, kemudian mak dia tinggal dia dalam hutan. Itu ceritalah. Kalau hak betul tak tahu, Allah Taala alam. Ya, boleh hidup tak Tarzan tu, kan? Maka Tarzan kan kalau cerita pun, Tarzan pun dia pun hidup dia seperti binatang. Dia melompat, dia jadi macam monyet, kan? Macam kera melompat daripada pokok ke pokok, kan? Macam tu Tarzan, kan? Jadi kita minta dijauhkanlah daripada bersifat dengan sifat monyet lah, kan? Kera monyet ni. Baik. Jadi kehidupan manusia memerlukan hubungan. Sebab itu Allah ciptakan berpasang-pasangan, kan? Allah ciptakan, Allahumma salli ala Muhammad, berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ya. Kemudian bukan setakat manusia saja, malah binatang keseluruhannya, juga tumbuh-tumbuhan Allah ciptakan berpasang-pasangan yang memerlukan kepada hubungan tadi, kan? Dan di samping hubungan tadi akan meneruskan generasi, berkembang biak. Sebab itu Allah sebut dalam ayat pertama surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan daripadanya Adam isterinya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripada kedua orang ni, yakni Adam dan Hawa, berkembang biaklah ramai umat manusia, lelaki dan perempuan. Jadi hubungan itu. Sebab itu Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah ciptakan Hawa sebagai isteri dan berkembang biak. Okey, Saknah, kamera sengit. Baik. Jadi kita teruskan. Hubungan, tata cara hubungan. Jadi kita sebut tadi bahawa tak ada siapa dalam kalangan kita boleh hidup seorang diri. Dia boleh hidup seorang-seorang tanpa ada hubungan kerjasama dengan yang lain, kan? Sebab itu antara muamalah yang kita sebutkan sebagai jual beli, kan? Kita nak mendapatkan keperluan, ya, macam berah, kan? Dan sebagainya yang lain, nak makan, nak minum, kan? Kita mesti ada yang disebutkan hubungan berjual beli. Maka kita tak ada berah, ya. Kalau kita sebagai pesawah, kan, buat bendang, pasti berah kita ada, insya-Allah. Tapi kita pula tak ada lauk pauk, ikan, ayam, daging dan sebagainya, maka kita
Ada beras, kita boleh tak nak nasi, makan nasi. Kemudian kita makan nasi saja, tak berapa boleh jalan. Jadi kita nak cari lauk. Nah, jadi nak dapatkan lauk, pastinya kita akan, Allahumma salli ala Muhammad, nak pergi cari kedai dan beli. Mana itu hubungan. Kalau kata kita boleh hidup seorang-seorang, kita kata boleh hidup seorang-seorang, kita bercontoh dia duduk lautan, boleh tak menguruskan kehidupan seorang diri? Maka pasti kita katakan susah untuk hidup. Jadi muslimin, muslimat rahimakumullah. Jadi itu keperluan tata cara hubungan sesama manusia. Mesti ada apa tu kita sebutkan tadi, ciri-ciri muamalah. Dia ada yang dibenarkan syarak. Karena di sana ada perkara yang dilarang dalam Islam, umpamanya penindasan, kezaliman, penipuan, riba, banyak lagi. Nanti kita akan sebut pada menyatakan muamalah yang tidak sah. Cuma perkara pertama ni supaya kita terbuka minda kita, faham maksud muamalah tu, ya. Apa yang dimaksudkan dengan muamalah, tata cara hubungan, ya, sesama manusia. Sekurang-kurang manusia berhubung, kita sebut tadi 2 orang. Begitu Allah sebut, Allah ciptakan Adam, kemudian Allah ciptakan isterinya Hawa. Kemudian daripada Nabi Adam dan Hawa ini berkembang biak sehingga kita hari ini. Kita ni semua adik-beradik sama, Allahumma salli ala Muhammad, tuan yang sama, iaitu Nabi Adam dan Hawa. Cuma berlainan bangsa, ya. Siapa yang berlainan bahasa, berlainan bangsa lah, berlainan warna kulit, kemudian berlainan bahasa. Karena kalau kita baca ayat menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam sekalipun, bahawa Allah cipta Nabi Adam daripada saripati tanah yang Allah perintah malaikat Jibril untuk ambil tanah bumi 7 jenis tanah. 7 jenis tanah, dan setiap tanah tu pasti kita mengetahui bahawa berlainan warna. Jadi itulah warna kulit manusia hari ni daripada genetik Nabi Adam. Bukan daripada, Allahumma salli ala Muhammad, bukan daripada chimpanzee. Seperti mana teori Darwin. Baik. Para pelajar yang dikasihi sekalian, muamalah ialah tata cara hubungan sama manusia untuk mendapatkan pula masing-masing mengikut ajaran Islam. Yang ini paling penting, mengikut ajaran Islam. Kenapa? Karena kita bermuamalah, dalam buat muamalah tadi ni, kita nak mendapatkan keperluan, dan dalam masa yang sama untuk mendapatkan keredaan Allah, iaitu mendapatkan ganjaran di sisi Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam berjual beli, dalam sewa menyewa, dan perkara nanti kita akan bincangkan dan huraikan selepas daripada ini. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya, menerangkan matlamat muamalah. Okey. Matlamat muamalah. Baik. Yang kedua, objektif yang kedua, iaitulah menerangkan matlamat muamalah. Jadi, para pelajar mesti dapat menerangkan apa matlamat muamalah. Yang pertama tadi, kan, dah tutup dah ni. Kan? Bila kita datangnya soalan, sebutkan pengertian muamalah. Jadi kita sebut tadi, yang kita belajar tadi, apa dia? Dalam penilaian akhir dalam periksaan, kita tak boleh bawa modul, buku dan sebagainya. Jadi kita kena masuk dalam kepala kita. Kita hafaz, ingat. Muamalah ialah tata cara hubungan sama manusia untuk mendapatkan keperluan masing-masing mengikut ajaran Islam. Mudah-mudahan semua pelajar dapat ingat pengertian muamalah, baru dapat kembangkan. Kan? Kalau pengertian pun tak tahu, bolehlah jawab secara macam, ya, kita jawab goreng. Orang kata goreng. Kan? Jawab suka menggoreng, cakap jawab macam-macam jawab ni. Rupanya tak ada apa markah, kosong. Pasal jawab merapu. Jadi pertama yang perlu kita tahu sebelum kita nak goreng, iaitulah ni, pengertian. Barulah kita kata kita boleh kembangkan. Idea tu boleh kembang setelah mana kita mengetahui objektif atau dia panggil ta'arif, definisi, maksud, pengertian sama belaka. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, para pelajar yang dikasihi sekalian, matlamat muamalah. Apa kehendak daripada muamalah ni? Pertama, menjamin keselamatan harta yang dimiliki oleh seseorang dan juga dapat mengelakkan penipuan, penindasan, penganiayaan dan lain-lain. Matlamat muamalah ni menurut Islam, pertama, menjamin keselamatan harta. Harta itu adalah hak milik
pemilikan harta kita dah bicara dulu. Ya, dibenarkan pada syarak, tetapi harta ada pada kita. Kita dapat harta kita golongan yang kaya, ada bahagiannya untuk asnaf yang disebut sebagai zakat dan juga sedekah. Tapi pemilikan itu dibenarkan. Maksud orang lain tak boleh nak merampas, orang lain tak boleh nak mencuri, merompok dan sebagainya. Kemudian keselamatan harta yang dimiliki oleh seorang. Dan yang kedua, mengelakkan penipuan, menipu, penindasan dan penganiayaan dan lain-lain. Baik. Tarik pula. Sana. Baik. Seterusnya, matlamat yang kedua, melahirkan masyarakat yang adil. Ni. Dalam bermuamalah menurut Islam, mengikut ajaran Islam yang kita baca tajuk tadi, pengertian tadi tu, melahirkan masyarakat yang adil. Ya, dalam jual beli dia berlaku adil, jujur, amanah. Adik-beradik ni berlaku ni. Dia apa tu berhubungan. Adil, jujur, amanah. Jadi kena amanah, jujur. Kan? Kalau dia jual buah umpamanya, dia kena jujur. Buah ni dia tak boleh disebutkan dalam apa itu yang dilarang. Iaitulah meniaga buah ni, kalau kata buah, tamulah yang lain-lain. Dalam satu raga bakul, contoh kita beri contoh buah apple lah. Ya. Anak-anak yang dikasih sekalian, contoh buah apple. Dalam bakul buah apple, kemudian kita susung buah apple ni. Yang bawah ni buah lama. Yang atas ni buah yang elok-elok. Lapisan atas buah elok-elok. Tu. Kemudian, mai pembeli, mai nak pilih. Oh, encik, minta maaf ni tak boleh pilih. Yang ni encik nak berapa? Kami timbang. Cik nak berapa? Cik nak sekilo, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Kami timbang. Pasal buah ni, cik tak boleh pilih. Contoh. Buah ni, sekilo, RM5. Cik nak, abang, berapa kilo? Kami ambil. Jadi, apa yang tidak jujurnya di sana, dia dipamerkan. Ya, kalau dia ambil tu buah yang seperti mana yang dipamerkan itu, ditimbang dan diberi kepada pembeli, ya Alhamdulillah. Itu jujur, ihsan. Kemudian, yang menjadi kesalahan, yang dipamernya buah yang elok, tetapi yang nanti nak diberikan kepada pembeli, ya. Pembeli itu kata, okey saya nak 2 kilo lah buah ni. Kemudian penjual tadi ambil buah yang di bawah tu, yang hak tak berapa elok, yang boleh jadi banyak hari dah. Yang atas buah yang fresh. Jadi pelanggan atau pembeli ditayangkan kita katakan yang tidak jujur tadi itu, ditunjukkan Allahumma salli ala Muhammad, buah yang bagus, tetapi bila dibeli tadi diberi buah yang tak baik. Di sana penjual bukan kata buah yang tak baik, buah yang 2-3 hari, buah yang boleh makan lagi, bukan kita suruh lempar, tetapi dikelaskan. Ya. Sidang hadirin yang penonton yang dimuliakan, terjadi masalah, buah yang 2-3 hari masih lagi elok, boleh jadi lebam sikit-sikit, boleh dikelaskan. Buah yang elok fresh satu tempat, buah yang kurang sikit satu tempat, satu baku. Sama jenis buah apa? Sama. Maka kalaulah kira yang datangnya pembeli kata, pasal apa ni buah ni RM10 sekilo, buah ni RM5 sekilo. Maka kita berjawab, buah ni fresh. Buah ni fresh RM10 sekilo. Buah ni dah 2-3 hari tapi boleh makan lagi, RM5 sekilo. Jadi tergantung kepada pembeli nak memilih. Oh tak apalah ni buah ni pun boleh makan ni sikit. Dia nak makan, nak ambil beli buah tu, maka tak ada berjadi masalah. Pasal penjual jujur dalam urus niaga jual beli. Itu baru satu urus niaga. Muamalah ni banyak lagi lah, jual beli, sewa dan sebagainya. Jadi para pelajar yang dikasihi sekalian, adil, jujur dan amanah, kerana sistem ini berdasarkan prinsip keadilan. Kena adil. Masing-masing kita sebut mendapatkan win-win situation. Menang-menang. Kalau kata jual beli, penjual menang, pembeli pun menang. Sewa menyewa, penyewa pun menang, pemberi sewa menang, penyewa pun menang. Win-win. Demikianlah perkara-perkara yang lain yang akan kita bincangkan selepas daripada ini. Kemudian yang ketiga, memudahkan manusia menikmati kurniaan Allah dengan cara yang betul dan diredai. Menikmati kurniaan Allah. Kita sedar, kita kena sedia maklum bahawa apa yang kita kecapi hari ini semuanya adalah nikmat kurniaan Allah. Walaupun kita katakan bahawa yang kita dapat itu adalah usaha kita. Ya, usaha itu adalah merupakan tanggungjawab kita untuk berusaha. Kita tak boleh duduk di rumah silang panggung. Kemudian kita kata, Allahumma salli ala Muhammad,
Tak apalah, pasal rezeki Allah beri, aku tak payah kerja. Nanti bila Allah nak beri rezeki pada aku dapat. Itu dia salah dari sudut kepahaman perkara satu ikhtiari dan satu iktirad. Satu ikhtiari, satu istirari. Yang perkara ikhtiar, ia tetap kena ikhtiar. Tak boleh berlepas tangan, tak apalah, tak bekerja. Kalau Allah berkehendak nak beri rezeki, dapatlah rezeki. Itu jalan pemikiran orang yang salah. Pasal dia kena berbeza dengan perkara ikhtiar dan istirari. Perkara yang disebut dalam perkara akidah, istirari yang tergagah. Maksud tergagah, ia tak boleh nak, kerana Allah tetapkan kepada dia tak boleh nak kita nak sebut, dia tak boleh nak keluar. Ya, contoh, kita beri contoh, Allah berkehendak nak beri sakit kepada dia, demam. Tergagah dia terpaksa lah, kerana Allah tentukan bahawa dia demam. Jadi demamlah dia. Dan dalam demam tadi tu istirari, ya. Tapi dalam demam tadi ada ikhtiari. Apa dia? Kena pergi klinik, hospital, pergi jumpa doktor, pergi ambil ubat. Itu ikhtiar yang perlu kita buat untuk kita keluar daripada sakit, demam dan sebagainya yang lain. Baik. Maka segala nikmat yang kita kecapi ini adalah milik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, milik mutlak Allah. Cuma diberi pinjam kepada kita. Tika dan saat ini merupakan milik kita. Satu tika dan saat lain boleh menjadi milik orang lain. Kemudian yang keempat, matlamat melahirkan masyarakat yang bekerjasama dan mengeratkan silaturahim. Ini kerjasama. Dengan berhubungan tadi, dengan tata cara hubungan tadi, maka akan bertambah ramai, Allahumma salli ala Muhammad, bertambah ikatan silaturahim dan bertambah ramai kawan. Baik, itu matlamat muamalah. Kerana kita sedia maklum, di awal tadi Ustaz dah sebutkan bahawa kita ni manusia tak boleh hidup seorang diri. Pasti kita sekurang-kurang 2 orang. Kita hidup seorang diri ni tak tahu nak kata. Kalau rasa nak hidup seorang diri, try pergi duduk dalam hutan seorang-seorang. Bukan duduk sehari lah. Duduk seperti mana kehidupan lah. Duduk sekurang-kurang kita kata bagi sebulan duduk dalam hutan seorang-seorang. Tengok macam mana. Kalau boleh hidup, alhamdulillah lah. Tapi nak kata hidup tu hidup lah. Cuma kehidupan yang sempurna yang disebutkan yang muamalah dalam Islam ini. Baik. Kita pergi kepada objektif yang ketiga. Iaitulah ciri-ciri muamalah. Dalam muamalah ni dia ada ciri-ciri muamalah menurut Islam yang dibenarkan syarak. Pertama, memberi manfaat. Okey, ada 5 semua. Memberi manfaat. Perkara yang kita nak buat hubungan tadi ni ada manfaat. Tak boleh pada perkara yang tidak bermanfaat. Umpamanya dalam perkara jual beli. Dalam perkara jual beli, barang yang kita nak jual beli tadi ni mesti ada manfaat. Ada nilai. Tak boleh kita berjual beli atas perkara yang tidak ada manfaat dan tidak ada nilai. Umpamanya kita beri contoh jual beli yang tidak sah, dilarang dan tidak sah. Apa dia? Jual beli Allahumma salli ala Muhammad suatu yang tidak ada nilai, tak ada manfaat pun. Contoh kita kata apa? Jual beli, macam mana contoh? Jual beli, nampak kan? Allahumma salli, jual beli apa? Daun kering. Daun kering yang tak ada apa pun boleh manfaat. Kalau kita kata jual beli najis, ada orang kata pula, oh Ustaz, najis kambing boleh buat apa tu? Boleh buat baja. Tak apalah, bila ada manfaat maka dibenarkan. Tapi janganlah melampau pula. Bila kata najis kambing ni, tahi kambing ni boleh buat baja. Oh, tahi kambing pergi ambil lah. Tahi kambing di rebang kambing aku tu. Hampir sodok sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian hang timbang tengok sekilo RM10. Tu. Sekilo RM10 ni mahal lah. Pasal tahi ambil Allahumma salli ala Muhammad sekadarnya lah. Benar boleh pasal ada manfaat yang kita boleh ambil tadi. Najis kambing tadi tu boleh buat baja. Tapi ada manfaat lah. Kalau tak ada manfaat, baik itu kita dilarang berjual beli atas perkara yang diharamkan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Umpamanya apa? Disebut contohlah. Khinzir. Bahasa sopan sikit lah. Pasal live ni. Khinzir. Khinzir tu tak ada apa manfaat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak boleh ambil manfaat daripada khinzir. Allah sebut dalam ayat ketiga suratul Maidah, hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir.
Wa ma uhilla li ghairillah bih. Diharamkan kepada kamu bangkai, wadamu darah, walahmal khinzir, daging khinzir. Jadi diharamkan untuk kita makan. Bukan setakat kita makan. Bila setuh depa ni kena samuk. Setuh tu tak haram lah. Kan? Setuh tu tidak membawa kepada dosa. Melainkan Allah Sallallahu Muhammad saja-sajalah. Kan? Saja-saja mari tak anjing tepi kita duk peluk apa semua. Pasal dia seolah-olah diperlihatkan apa dia menghina lah, penghinaan kepada Islam itu sendiri. Jadi kalau tersentuh ke atau terlibat dengan babi ke, maka kita samuk 7 kali basuhan. Sekali air tanah dibilas dengan 6 kali air mutlak. Baik. Kemudian kita kembali kepada apa yang kita sebut. Okey. Babi tadi. Umpamanya boleh jadi belakang rumah kita belakang rumah kita hutan. Ya. Boleh jadi apa tu rumah para pelajar sekalian aku duduk dekat-dekat hutan, belakang rumah hutan. Macam rumah ustaz pun lebih kurang. Walaupun rumah ustaz ni taman, belakang rumah ni hutan. Pasal benarlah rumah taman tapi duduk ujung sekali. Belakang ni hutan. Belakang rumah ni, Allahumma salli ala Muhammad, ya. Khususnya para pelajar sekalian, banyak babi. Banyak. Kan? Kemudian kita kata beri contoh, kita pasal dah banyak duk ganggu, duk main sondol, kan? Duk main sondol, kita duk tanah dia sondol. Itu. Kita kemudian kita pasang perangkap. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dapat perangkap menatang khinzir tu. Jadi kita pun hello lah. Acung mana kan? Kawan kita yang boleh makan dia lah. Kita tak boleh makan. Kita pun tahu dan kita pun Allahumma salli ala Muhammad tak mau makan. Kemudian Allah jatuh pula. Tak apa baik dia. Baik. Kemudian kita hello. Siapalah? Kawan kita yang acung mana? Kita kata ni acung. Aku pasang perangkap malam ni dapat babi sekor. Apa yang ambil? Murah-murah sekor. Tapi besar binatang ni besar. Murah-murah 100 sekor. Tu. Kan? Maka si acu ambil, dia beri kepada kita 100 yang kita tadi minta. Yang ni tak boleh. Ya, para pelajar sekalian. Ya, muslimin muslimat rahimakumullah. Tak boleh pasal kita tak boleh ambil manfaat daripada binatang tu. Kan? Kalau kita kata, aku nak buat macam mana? Bagi depa ambil. Bagi depa ambil. Pasal pada kita tadi kita sebut perkara yang tidak boleh beri manfaat kepada kita, kita tak boleh ambil. Yang disebut muamalah tadi, berjual beli tak boleh. Dia nak ambil. Kita tak boleh letak harga. Melainkan dia nak beri tak apalah, dia nak bagi sikit. Kan? Sebagai apalah, tu tak apalah, bukan atas dasar Allah Muhammad jual beli yang muamalah tadi. Kenapa? Kerana tadi tu. Mana? Memberi manfaat. Baik. Kemudian yang kedua, tiada penipuan. Tak boleh menipu. Ya, contoh yang tadi pun boleh dikira sebagai contoh yang ni lah. Buah tadi. Kan? Orang nak mai beli, kita susun buah atas, lapis atas, 2 lapis atas, buah elok. Fresh. Kemudian kita kata, cik, buah ni tak boleh pilih, ni buah elok macam atas ni. Cik nak berapa, abang? Kami timbang. Kan? Lepas tu dia menipu bagaimana? Semua buah ni sama macam ni belakang. Lapisan yang bawah-bawah tu, buah yang kita sebut tadi, contoh, buah yang lama sikit. Buah yang dah ada kekurangan dia. Jadi, itu penipuan. Tak boleh. Kan? Kalau kita nak buat juga, benarlah buah tu masih ada nilai dia, manfaat boleh dimakan lagi, bukan rosak. Melainkan rosak yang buruk dah, yang perlu kena buang, memanglah. Baik. Yang ketiga, tidak membebankan mana-mana golongan. Yang disebut tadi win-win situation. Menang-menang. Masing-masing ada beroleh manfaat dia dalam urus niaga tadi, dalam muamalah tadi. Kemudian, yang keempat, berlandaskan prinsip keadilan. Kena adil lah. Ya. Macam tadi kita kata contoh yang tidak adil tadi apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau hari ni lah kita beri contoh mudah hari ni lah. Ya, hari ni dalam situasi wabak COVID-19 kerana keperluan kepada face mask kan. Jadi ada orang ambil peluang nak berniaga dengan face mask tu. Tak ada masalah nak berniaga dia. Cuma ni tadi. Keadilan. Keadilan bagaimana? Janganlah meniaga tadi. Kalau kata nak jual, tak ada jadi masalah. Kerana jual beli tadi ni, buy tadi ni, berjual beli ni adalah perkara yang disarankan untuk kita nak mendapatkan pendapatan. Tak ada jadi masalah. Cuma janganlah melampaui batas. Kan?
Kalau face mask tu harga kita katakan, kalau dulu-dulu ni berapa kupang-kupang je lah, berapa sen je. Tapi hari ni kerana susah nak dapat dia, orang ambil peluang. Ada RM5 satu face mask. Kan? Kalau face mask tu yang memang kualiti yang elok, memang harga dia sebanding dengan dia, ya tak ada masalah. Ni face mask yang dulu harga tak sampai RM1, hari ni nak ambil peluang pada keperluan tadi. Satu kekurangan, nak ambil peluang kerana keperluan, nak ambil peluang kerana keperluan orang lain. Ni. Maka dia jual tadi dengan harga yang melampaui batas. Tidak adil kepada pembeli. Maka dia hanya mendapat, dia nak berkendak kepada keuntungan duniawi semata. Dia tak ada sifat ihsan. Ya. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang kelima, keredaan kedua-dua pihak yang berurusan. Nareda antaradin. Reda. Tak boleh paksa. Dalam jual beli tak boleh paksa. Mu beli ni. Mari pembeli kita. Pelanggan kita. Kita jual buah. Pelanggan kita mari. Mari tengok buah. Tengok. Mu setuh dah buah. Mu wajib kena beli. Contoh. Tak boleh. Ya setuh pun. Tuan-tuan, baru sentuh baru. Lainlah kalau dia ambil buah. Buah apple tu. Lainlah kalau buah apple tu, Allahumma salli ala Muhammad, dia ambil tokok dah. Lainlah pasal dia tokok dah. Dia gigit makan dah. Yang ni dia baru sentuh. Baru sentuh kita paksa. Hang sentuh, hang kena beli. Wajib beli. Kalau hang tak beli, mana ada lah ugutan. Maka yang tu tak boleh. Pasal kena reda. Kena masing-masing reda. Paksa pun tak boleh dalam urus niaga, muamalah, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya yang lain. Baik. Kemudian kita pergi yang ke selesai. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. 3 yang ketiga objektif. Objektif yang keempat atau kriteria pencapaian yang keempat, syarat-syarat sah muamalah secara umum. Syarat-syarat sah secara umum. Yang pertama, mendapatkan persetujuan daripada pihak yang melakukan muamalah. Dia kena mendapatkan persetujuan. Bagaimana? Orang yang membeli, persetujuan dia ambil buah. Kalau kata kita meniaga buah, dia ambil buah. Kalau hak jenis buah yang kita kata tadi, tak ada masalah. Penjual tu bolehlah nak kata, ni buah ni tak boleh pilih. Ya, kerana boleh jadi, kalau pilih tu dia akan pilih yang paling elok antara yang tak elok. Macam kita letak dah pengkelasan tadi. Ni buah sekian, RM10 sekilo. Yang ni kurang elok sikit, RM5 sekilo. RM5 tu kira harga kita kata dah separuh daripada yang elok tu. Jadi Allah mesti. Buah yang tak elok tadi kata cik yang ni tak boleh pilih dah. Cuma cik abang nak berapa kilo kan. Maka bila ditimbang, lepas tu yang pembeli pun tak apa, setujulah pasal harga pun murah dah kan. Tak apalah, harga pun murah dan buah-buah tu pun masih lagi boleh makan. Jadi pembeli pun setuju. Bagaimana kita mengetahui pembeli itu setuju? Dengan cara pembeli itu membuat bayaran. Tu kan. Benarlah dia ada di sana yang disebutkan sebagai akad. Ijab dan qabul. Akad, aku jual, penjual. Beli, aku beli. Itu yang terbaik. Maka mendapat Allahumma salli ala Muhammad, walaupun kita kata tak lafaz pun tidak menjadi kesalahan, ataupun jual beli atau urus niaga tadi ni pun masih dikira sah. Kerana apa? Kerana orang yang berjual, contohnya dia jual di pasar malam, dia bawa barang-barang dia buka di pasar malam, maka kita sedia maklum, penjual pun sedia maklum, kita yang nak beli pun sedia maklum. Allahumma salli ala Muhammad, penjual itu orang yang mari buka letak buah-buahan tadi ni adalah berkendak nak menjual kan, secara maklum dah kan. Perkara yang maklum. Demikian kita pembeli, kita pergi ambil, kalau kata buah tu yang boleh pilih, cik boleh pilih buah ni, cik ambil nak per kilo, cik pilih sendiri, nanti kami timbang. Kita pilih, kita nak beli ni, kita pilih buah ni, buah dalam baku, kemudian dia timbang. Penjual timbang, kemudian okey 2 kilo. RM20 cik. RM10 sekilo, 2 kilo RM20. Kita pun bayar. Itulah antaradin. Persetujuan. Pembeli pun bayar RM20. Walaupun tidak melafazkan aku beli, penjual tidak melafazkan aku jual, tetapi berlaku urus niaga yang disebutkan sebagai akad secara tidak langsung. Tapi terbaiknya
Kalau kita ni, aku belilah cantiknya. Saya beli buah ni. Saya beli buah ni dengan harga sekian. Saya dapat pahala kita melafazkan lafaz qabul. Juga demikianlah penjual. Tapi kalau kita pergi pasar raya, kan? Jarang kita dengar pembeli kata saya beli. Pasal hak yang Allahumma salli ala Muhammad, yang cashier tu dia pun bekerja kepada orang lain, kan? Kalau pasar raya, Maidin, Tesco, dia pekerja, bukan dia pemilik barang. Jadi tak ada masalah pasal kalau kedai runcit ke pasar raya ke, dia buka pasar raya pastinya untuk menjual. Kita pergi kedai runcit, kita pergi pasar raya, kita ambil buah, ambil barang, ambil semua segala macam, puh atas meja. Kemudian dia pun kira-kira sekian, RM50 kita bayar. Maka itu sebagai dikira antara dan persetujuan. Setuju. Penjual pasti dah, dia buka kedai, memang dia nak jual. Melainkanlah Allah mesti, tapi pelik lah dah. Pelik bagaimana? Dia buka kedai, marilah pelanggan nak mari nak minta maaf cik, saya buka kedai ni nak tayang ya. Tapi pelik lah, kita tak jumpa lah kedai runcit macam tu, kan? Biasa kedai runcit kita pergi, dia seronok pula bila pelanggan ramai pasal dia akan mendapat pulangan yang banyak lah. Tu. Baik, yang kedua daripada syarat sah, orang yang bermuamalah mestilah berakal. Berakal. Jadi tak boleh bermuamalah hubungan tadi tu jual beli ke, sewa menyewakan dan sebagainya daripada orang yang tidak berakal, daripada orang yang gila. Kemudian yang ketiga, tiada unsur-unsur penipuan. Tak boleh menipu. Maka bila ada unsur penipuan, maka tidak sah muamalah secara am. Baik. Iaitu 4. Kita ada semua 6 6. Ada lagi sikit lagi. Kemudian kita pergi kepada muamalah yang tidak sah. Mana ni? Baik. Muslimin muslimat rahimahumullah, para pelajar yang dikasihi sekalian, kita sambung sikit lagi. Habis ni selesailah pelajaran kita untuk sesi pertama untuk hari ni. Iaitu yang seterusnya, yang kelima, objektif yang kelima, kriteria pencapaian yang kelima, muamalah yang tidak sah. Yang tadi syarat-syarat sah muamalah. Jadi muamalah yang tidak sah ni senang kita nak beri dia punya huraian dia. Lawan kepada yang tadilah, lawan kepada syarat sah. Lawan dia bila tidak mencukupi ataupun mengikut syarat sah tadi, maka itu yang tidak sah. Baik. Mengandungi unsur-unsur penindasan, perjudian dan penipuan. Unsur yang disebutkan tadi sudah. Memperniagakan barangan yang tidak halal dan tidak suci. Ni. Satu yang tidak halal, satu yang tidak suci. Tidak sah. Yang disebut tadi contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia tadi? Khinzir. Tu bahasa sopan sikit lah. Khinzir. Meniaga khinzir. Tidak sah. Ya. Baik, yang ketiga, menjual barang yang belum pasti kewujudannya atau sifatnya. Ni contoh bagaimana? Ni tapi lawak kan. Pelik lah kalau ada orang nak beli juga macam tu. Contoh bagaimana? Kita pergilah, boleh jadi kita pergi ke laut ke, sungai ke. Kan? Kalau kita pun habaq kat kawan kita dua orang pergi. Hang nak beli tak? Aku nak jual sesuatu. Lepas tu kawan kita, boleh. Mu tengok ni sungai ni. Aku nak jual ikan dalam sungai ni. Mu tangkap sendiri lah. Mu tangkap sendiri banyak mana-mana, aku jual mu 100 lah. Kalau lebih 100 rezekimu. Tu kata pelik lah. Kalau hak pembeli kata, boleh. Mana hak beli itu boleh jadi ada masalah sikit lah. Penjual pun sebenarnya ada masalah bila dia kata lagu tu. Kan? Ataupun kita kata lawak bodoh lah. Kan? Belum pasti kewujudannya. Belum pasti sifatnya. Kan? Atau contoh yang sebenarnya, contoh yang lain umpamanya, jual pokok buah kan. Pokok buah. Pokok buah tu biasanya macam pajak ke dan sebagainya. Ya. Yang itu
belum pasti kewujudannya. Hak tadi, ikan tadi tu wujud pun belum ada lagi. Melainkan kita boleh jual, kita tangkap dulu, wujudnya ada dah bersama dengan kita ikan tu. Ikan geli ada dah, banyak ekor, seraga ikan geli. Jadi kita jual RM5 sekilo. Hak ada dah, tak ada masalah. Hak ni hak dalam laut, sungai. Hak tu adalah milik Allah. Siapa pergi tangkap, maka hak dia. Baik. Itu. Maka berjual beli atas perkara ini adalah tidak sah. Kemudian yang terakhir, konsep kerjasama, ta'awun dalam muamalah. Manusia memerlukan bantuan dan kerjasama antara sama lain untuk memahami keperluan, mendapatkan keperluan hidup. Untuk memenuhi, ini kesilapan ni. Silap type. Silap tulis. Memenuhi, bukan memahami, tak perlu faham. Penuhi. Untuk memenuhi keperluan hidup. Itu sebut tadi, manusia memerlukan bantuan dan kerjasama yang lain. Memenuhi keperluan hidup. Kan? Kalau kita kata, aku boleh hidup pasal aku apa-apa sawah, padi, apa aku buat sendiri, beras dah. Takkan nak makan nasi tiap-tiap hari, nasi saja. Kan? Nasi saja. Boleh makan? Boleh makan, boleh lah. Orang yang susah-susah pun, kadang mereka makan nasi dengan air je. Nasi berkuahkan air. Lauk, tak ada. Kan? Kan kita ni hari-hari makan sedap-sedap. Kan? Duk rumah lah ni, duk stay at home ni, kerja kita makan lah, boleh jadi. Kan? Banyak makan. Kan? Lepas 4 minggu ni, tak tahu lah. Naik berat badan. Tapi Ustaz, insya-Allah steady lagi lah. Baik. Jadi, konsep kerjasama tadi, manusia memerlukan bantuan dan kerjasama. Dia sebut tadi, awal dia sebut bahawa kita manusia tak boleh hidup seorang diri. Ataupun sukar untuk hidup seorang diri. Mesti ada nak mendapatkan keperluan, nak cari orang lain. Begitu. Islam menggalakkan banyak tolong-menolong. Dalil hak Ustaz baca awal tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan adalah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan melakukan maksiat, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya bagi yang melanggar perintahnya. Baik. Itu kena tolong-menolong. Ihsan, ta'awun, kena tolong-menolong. Kalau kita ada barang, orang lain perlu, kita ada lebih. Kita lebih pada barang tu. Jadi kita tengok orang perlu, kita bagilah. Sama ada kebaikannya di sana adalah kita beri sebagai hadiah. Tapi tidak menjadi masalah, tidak menjadi kesalahan untuk kita nak jual. Orang tu dalam kalangan yang mampu nak beli. Jadi kita jual dengan harga yang tidaklah, kita sebut tadi, berlaku jujur dan amanah dan adil. Win-win situation. Masing-masing menang. Islam yang seterusnya, Islam menuntut kerjasama dalam perkara yang membawa seperti jual beli, persyarikatan dan gadaian. Dan banyak lagi lah yang lain, wadhi'ah, murabahah dan sebagainya yang lain. Islam melarang kerjasama dalam perkara yang membawa keburukan. Ni wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong-tolongan pada melakukan maksiat. Baik. Kemudian yang terakhir, dalam urusan jual beli, sewaan, pajak gadai dan syarikat mengandungi unsur tolong-menolong antara kedua belah pihak. Dalam kesemua ni, adakah kita buat urus niaga dia seorang diri, seorang kita buat? Jual beli seorang? Boleh jadilah. Ya. Boleh jadi orang yang Allahumma salli ala Muhammad, waliyadzubillah, gila kan? Gila dia duk main cakap seorang dia. Duit pun dia, barang pun dia cakap seorang ni, aku nak beli barang ni seorang. Seorang diri, kita kata seorang diri, tak melibatkan orang lain. Semua ni pasti melibatkan orang lain. Jual beli dua pihak. Apa yang tak ada. Apa-apa barang yang kita ada, orang nak barang kita. Nak, bolehlah aku jual dengan harga RM5 pen. Pen RM2. Kawan tu kata, okey tak apa. Dia bayar RM2, kita bagi barang. Cuma dalam individu ni, akad itu masih lagi diperlukan. Berbeza tadi kedai runcit, pasar raya apa semua tu. Kalau sesama kita, ya, si A si B, Ahmad dengan Ali, contoh. Ahmad tengok pen Ali ada 3 batang pen. Semua sama belakang. Lepas tu dia pinjam dah, tulis sedap.
Oh, lancar tulisan. Kemudian si Ali tengok pin Ahmad tadi. Ali kata, "Oh, aku berkenan dekat pin hang. Aku nak beli pin hang." Ahmad kata, "Aku beli ni RM2. Tapi tak apalah, anak beli berapa?" Ali kata, "Oh, aku berkenan ni RM3 pun aku nak beli ni." Contoh. Jadi redha. Hak nak beli kata nak bayar RM3 pasal dia berkenan tadi tu, dia nak dapatkan tu boleh jadi payah kawan ni beli tempat yang mana tempat yang biasa jual pen ni tak ada. Di koperasi sekolah pun tak ada pen tu. Dia beli pun tempat yang apa rare, pen yang rare lah contoh kata, payah nak dapat. Jadi dia kata, "Apa RM3 pun aku nak beli." Nah. Jadi dalam hak yang tadi ni mau kena ada akad. Maksudnya dalam serahan tadi, serahan barang, pen, ni aku jual pen dengan harga RM3. Kemudian kawan ni beli, pembeli tadi aku terima. Aku beli sudah. Bila berurusan tadi ni bukan daripada penjual dan bukan daripada pembeli yang asal seperti kita sebut tadi, kedai runcit dan sebagainya bagi mazhab kita Syafi'i, masih lagi diperlukan akad. Sebut aku beli, aku jual pen ni ke RM3. Kawan beli, dia tak perlu sebut penuh. Sebut penuh tak apalah juga. Aku beli pen ni dengan harga RM3. Tak apa masalah. Dia cukup sekadar melafazkan aku beli sudah. Pasal lafaz ijab tadi tu dah menyatakan secara khusus dah tadi. Pen tu berapa RM3, kemudian duit pun bagi RM3. Baik. Jadi para pelajar yang dikasihi sekalian, maka selesai pada menyatakan konsep kerjasama ta'awun dalam muamalah 6 ya. Para pelajar sekalian, 6 objektif ataupun kriteria pencapaian bagi tajuk muamalah menurut Islam bagi siri yang pertama, bahagian pertama, subtopik pertama iaitu kita sebutkan permulaan. Nanti kita akan ceritakan secara lebih lanjut bagi setiap satu jenis tadi. Jual beli, sewa, pajak gadai, rahnu, syarikat, ya, dan lain-lain, wadi'ah, murabahah, dan lain-lain pada sesi yang akan datang pula insya-Allah. Jadi sekali lagi kita sebutkan kembali objektif matlamat pelajaran kita untuk hari ini, muamalah menurut Islam. Ya, ada 6 semua. Mudah-mudahan Ustaz berharap walaupun kita cuti, ya, masih lagi kita dapat menuntut ilmu dalam cuti, kerana teknologi hari ini dalam boleh secara online, live dan sebagainya. Jadi kita gunakan peluang yang ada, dan nanti insya-Allah kita akan buat kuis pun juga menggunakan Google Form dan sebagainya lah. Insya-Allah Ustaz akan berhubung terus dengan para pelajar sekalian. Baik. Kembali kita ulang tadi kepada objektif tadi. Pertama, semua pelajar kena tahu pengertian muamalah. Apa yang dimaksudkan muamalah, tata cara hubungan sama manusia. Kemudian menerangkan matlamat muamalah, ciri-ciri dia. Yang keempat, syarat sah. Yang kelima, muamalah yang tidak sah. Dan yang keenam, apa yang dimaksudkan dengan konsep kerjasama dalam muamalah. Jadi Ustaz rasa selesai untuk tajuk kita yang pertama pada hari ini. Walaupun kalau kita tengok yang live tu, yang bersama dengan kita tu boleh jadi tidak keseluruhan, kerana boleh jadi ada kelas-kelas yang lain. Jadi yang lain-lain itu boleh tonton secara ulang siar lah, ya. Dia tidak secara live tapi boleh tengok balik kembali, dan kita akan share balik video ini dalam WhatsApp group dan sebagainya, supaya pelajar dapat memahami isi pelajaran kita, pelajaran kita untuk hari ini, dan harapan kita agar pelajar memahami, ya, memahami akan perkara yang kita belajar untuk hari ini, ya, untuk kegunaan dalam kehidupan dia di masa-masa yang akan datang. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan kita beroleh kepahaman di sisi beroleh manfaat dengan ganjaran sisi Allah dan kefahaman dalam urusan perkara agama kita insya-Allah. Jadi kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang, ya, siri atau sesi yang akan datang. Itu saya akan beritahulah, ya, bila sesi atau siri yang seterusnya untuk kita berkongsi ilmu khususnya. Jadi sekadar itu kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Jadi sebelum tu maafkan Ustaz, kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh sama ada pertanyaan itu
PM terus di WhatsApp ataupun di komen, ya, komen di live ini. Nanti Ustaz akan tengok dan Ustaz akan jawab di siri yang akan datang insya-Allah. Jadi kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang baik datangnya daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang kurang lemah salah silap datang daripada kelemahan diri saya sendiri, hakikatnya datang juga daripada Allah. Akhir kata, mohon maaf atas kesilapan, terkasar bahasa, ya. Boleh jadi contoh-contoh yang mengguris hati dan perasaan. Jadi Ustaz mohon maaf. Jadi sekali itu mudah-mudahan kita beroleh kepahaman akan tajuk yang kita bicarakan pada hari ini. Dan nanti kalau sekiranya kita diberikan kuis ujian, nanti jawablah yang menurut kefahaman yang kita belajar untuk hari ini, insya-Allah. Jadi sekali itu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.